semua video-video kamu tuh baru nanti saya akan upload di YouTube. Yang video sebelumnya. Alright. Tanpa membuang masa lagi, kita akan menonton satu video pendek. Okay, satu video pendek yang berkaitan dengan topik hari ini ya. Okay. Full screen lagi dong. Kita akan tengok satu video pendek yang berkaitan dengan teori kamu sebelumnya ya, yang teori hari ini lah. Okay, so take note. Oke, siapa yang sudah tengok nih diam-diam sudah. Anggap saya kamu belum tengok. Oke, siapa yang sudah tertengok lah, pernah tengok nih ya. Lepas tu siapa yang belum pernah tengok, diam-diam tengok bagus-bagus, tengok betul-betul apa sebenarnya message ataupun cerita pasal video ni. Oke, sebelum tu nampakkah? Is it clear? Nampakkah ni screen? Nampak ke? Oke, thank you. So kita akan tengok video ni ya, yang berkaitan dengan teori pada hari ini. Oke, kasih mati mikrofon kamu. Oke, kita akan mula 1, 2, 8.
Okey. Apa cerita video tu tadi? Cerita dia pasal apa? Ada siapa-siapa mau jawab? Apa cerita video tu tadi? Ha? Apa Dayang? Nenek tua dengan robot. Ya. Okey, cerita dia pasal nenek tua ni dengan seekor robot lah. Pasal saya tidak tahu apa jadi saya pakai seekor robot lah. Okey. Jadi dia punya cerita tadi tu yang awal-awal, nenek tua ni dia sedang tunggu anak dia balik. Okay, tapi anak dia tidak dapat balik, so anak dia kirimlah satu kotak ni, dan dalam kotak tu ada seekor robot dalamnya. Okay, and then seperti yang kita tahu, robot ni tidak mempunyai perasaan lah. Okay, tapi disebabkan okay, plot twist adalah isi Sotino ya. Kau fokus driving Sotino, okay? Okay, jadi cerita dia itulah. Nenek tu dia menganggap yang robot tu sebagai anak dia sendiri ya. Sampai-sampai saja robot tu kena bagi penyapu apa semua untuk buat kerja apa semua tu. And timbullah perasaan ada babak-babak yang lucu, ada babak-babak yang menyedihkan. Okay, last nenek tu pun meninggal lah, okay, pasal sudah tua apa semua tu. And then last tu dapat juga orang pergi circus, orang pergi fun fair. Dia punya ending tu lah. Dia ada beberapa bahagian yang kalau kamu nampak benda tu, sebagai contoh yang terutamanya yang bahagian part yang nenek itu meninggal, okay, so itu adalah bagian yang babak sedih lah. So selepas kamu tengok video tu tadi yang bagian babak nenek itu meninggal, saya percaya banyak yang antara kamu yang kamu punya reaksi terhadap babak tu, kamu akan perasaan kamu sedih lah kan, okay? Sedih. Lepas tu ada babak-babak yang lucu, so itu adalah reaksi ataupun perasaan daripada kamu punya emotion, okay? Jadi hari ini pula kita akan belajar satu lagi teori baru dalam ethics ni, okay? Dalam satu lagi teori baru dalam ethics ni, okay? Nama dia, teori yang kelima ni adalah subjek pula, emotivism lah, okay? Emotivism. Sebelum ni kita sudah belajar 4 teori, okay, bagi menerangkan siapa yang membuat etika tu, okay, siapa yang buat undang-undang tu, apa semua tu. Macam mana kita mau tahu yang tindakan kita ni betul ataupun salah. Okay, saya ulang balik. Yang teori pertama berdasarkan kepada culture ataupun budaya dan juga adat masyarakat yang tinggal di sesebuah kawasan ataupun sesebuah negeri lah. Okay, so itu adalah penentu kepada ataupun pembuat etika, pembuat undang-undang di kawasan tersebut. Kalau kita ikut, kita buat benda yang betul. Kalau kita tidak ikut, itu adalah satu perbuatan yang salah. Okay, so itu adalah teori pertama, CR Cristiano Ronaldo. Lepas tu yang kedua, subjektivism. Apa ni subjektivism? Lebih kepada individu lah. Individu yang menentukan sama ada tindakan yang dorang buat tu betul ataupun tidak. Ethics is based on individual. Itu yang kedua. Lepas tu yang ketiga pula adalah supernaturalism. Supernaturalism ni lebih kepada berkaitan dengan agama dan keinginan Tuhan. Okay, segala-gala peraturan yang kita mesti ikut tu daripada menghalang kita membuat perbuatan yang salah adalah dengan mengikut apa yang diinginkan Tuhan dan juga mengikut agama lah. Okay, so itu yang ketiga. Lepas tu yang keempat pula berkaitan dengan intuitionism ataupun intuition, gerak hati. Okay. Dalam teori ini pula mengatakan bahawa, teori yang keempat lah, mengatakan bahawa seorang manusia tu dia dapat tahu mempunyai gerak hati yang menentukan sama ada perbuatan dia itu betul ataupun tidak. Okay, mengikut gerak hati. Gerak hati yang menentukan. Tapi gerak hati ini cuma akan ada dalam diri manusia tu sekiranya dia mencapai umur yang matang. Okay, the person become matured lah. So itu adalah teori yang keempat. Dan teori yang keempat ini dicipta oleh 2 orang. Okay, intuitionism ini dicipta oleh 2 orang, kira macam orang yang hebat juga dalam philosopher modern. Nama dia ialah G.E. Moore dan juga W.D. Ross. So 2 orang ni adalah pencipta kepada teori intuitionism. Lepas tu yang teori yang kelima ni pula, emotivism ni. Okay? Emotivism ni diambil daripada perkataan emotion ataupun perasaan. Okay? Siapa yang tengok video tu tadi langsung dia ada perasaan?
ataupun kamu tak faham, apa punya cerita apa nih video nih, langsung tidak perasaan. Yang masa nenek itu meninggal ataupun yang masa robot tuh sampai-sampai saya kena surung penyapu. Oke, so itu adalah beberapa perasaan ataupun reaksi kamu setelah melihat sesuatu benda yang ada di depan kamu lah, yang kamu tengok video itu tadi. Reaksi kamu berkaitan dengan beberapa babak-babak yang berlaku. So itu adalah emotion. Kamu punya reaction. Oke, reaksi kamu sekiranya kamu telah melihat sesuatu benda yang ada di depan mata kamu. Oke, so itu maksud dia emotion lah. Semua kita ni mempunyai perasaan lah. Ya, perasaan sedih, perasaan gembira, apa semua itu. So, in this topic, okay, in this theory, emotion, ethics is based on our emotion. Okay, ethics is based on our emotion. Daripada kita punya perasaan lah. Perasaan kita ni yang menentukan sama ada perbuatan kita itu betul ataupun tidak. Ethics is based on our emotion. Okay, sebagai contoh, perbuatan mencuri itu salah. Okay, tapi setelah kamu nampak perbuatan mencuri itu, kamu nampak orang lain mencuri, okay, curi apalah, curi Maggi apa semua tu. Lepas tu kamu rasa yang benda tu, reaksi kamu terhadap apa yang kamu nampak perbuatan orang tu yang mencuri itu menyebabkan kamu pun terpengaruh dan kamu rasa benda tu ada sesuatu yang positif dan menggembirakan kamu. Jadi kamu pun start mencuri lah. Okay? Disebabkan oleh reaksi kamu apa yang kamu nampak, apa yang orang lain buat lah. So itu maksudnya emotion ataupun perasaan kamu. Okay? So macam merapu sikit lah, merepek lah, macam start sudah mau merepek ni. Tapi jangan risau, ini teori yang kelima. Next week teori yang keenam, yang last kali. Lepas itu baru kita akan masuk kepada golden rule semua tu lah, lebih kepada moral lah. Okay? Tidak ada sudah ism-ism tu, cuma ism-ism tu akan keluar dalam exam kamu nanti lah. Okay? Alright. This is the learning outcomes, hasil pembelajaran kamu. Kamu akan belajar fifth theory. Teori yang kelima yaitu emotivism. Okay. Emotivism comes from the word emotion. What is emotion? Perasaan. Okay. Your reaction lah. Your reaction after you see things in front of you. Ataupun kamu menggunakan kamu punya deria. Okay. Your sense, by using your sense. Apa deria kamu tu ada 5. Okay. Salah satu dia adalah pemerhatian ataupun menggunakan mata kamu lah. Tadi itu adalah deria penglihatan kamu lah. Apa yang kamu nampak tadi itu kan. And reaksi kamu tu macam mana. So itu adalah emotion. Emotion. Okay. So I've already explained. Saya sudah jelaskan tadi apa yang dikatakan sebagai emotivism ni. Emotivism says that moral judgment express positive or negative feelings. So saya sudah jelaskan tadi apa ni emotivism daripada perkataan emotion, perasaan. Kamu punya moral judgment, penilaian ataupun tindakan kamu sama ada betul ataupun tidak adalah berdasarkan kepada express ataupun reaction positive or negative feeling. Setelah kamu melihat sesuatu benda tu, adakah ia mendatangkan sesuatu yang positif ataupun negatif? Saya sudah bagi contoh tadi. Curi ya, curi. Curi itu salah. Tidak ada negara, mana-mana negara ataupun agama yang menggalakkan orang dia mencuri. Pasal benda tu memang salah. Okay, tapi kamu nampak benda tu and then kamu punya expression ataupun reaction kamu setelah melihat orang mencuri itu menyebabkan kamu rasa happy and kamu mau buatlah benda tu. So, kamu dah peduli sudah mana yang betul, mana yang tidak, benda yang salah pun jadi betul disebabkan kamu mengikut perasaan kamu. Dan perasaan kamu yang memainkan peranan dalam memastikan sama ada tindakan kamu itu betul ataupun tidak. Ya? Yeah? Alright, boleh faham? Can you all understand? Boleh faham? Adakah saya terlalu laju? Boleh, Sir. Boleh. Ya. Okay, sekejap minum kopi dulu. Supaya tidak mengantuk. Okay, very good. Okay, bagus saya suka dengan respon kamu. Okay, so boleh dikatakan bahwa secara kesimpulannya, emotivism ni lebih kepada idea di mana ethics is based on our emotion. Okay, apa tu emotion? Saya sudah terangkan tadi. Reaksi kamu apabila kamu melihat sesuatu benda yang berlaku di depan mata kamu. Okay, so itu maksud dia. Itu maksud emotivism theory. So, pastikan kamu ready magic word. Apa magic word tu? Ethics is based on apa? Okay, so kalau keluar soalan nanti yang memerlukan kamu untuk explain setiap satu teori itu, kamu ingat saja dalam bahasa Inggris dia, ethics is based on, kalau teori pertama, first theory, ethics is based on culture. Lepas tu kamu bagi example lah untuk
menyokong to support your answer. Okay, so itu saja. Jangan kamu terlalu pikir panjang, emotivism ni apalah? Kui kan ni? Bukanlah begitu kan, sampai yang tahap begitu. Kamu just tengok dia punya perkataan tu. Okay, tengok dan fikir, bukan tengok je lah. Macam kalau kamu tengok saja perkataan tu, macam mana kamu mau dapat jawapan kan? Kamu tengok jawapan tu, nama teori tu, cultural relativism. Contohlah, teori yang pertama kan, so teori ini berkaitan dengan culture. Lepas tu subjectivism. Dia bukan berkaitan dengan subjek mata pelajaran yang kamu ambil. Tiba-tiba subjectivism is KWP, keywording and word processing, ataupun BCA, basic computer application. Kamu tulis subjek kamu yang kamu ambil di Almakers. Okay, bukan. Kamu just ingat yang subjectivism tu based on individual. Okay, based on individual. Lepas tu yang ketiga supernaturalism. Ni kamu jangan jawablah ethics is based on ghost. Okay, ataupun ethics is based on something that we cannot anu ke apa. Dan kamu jawab begitu. Supernaturalism kamu ingat saja God's willing, okay? Keinginan Tuhan, apa yang Tuhan suruh kamu buat, and agama, religion. Itu yang teori yang ketiga. Lepas itu teori yang keempat pula berkaitan dengan our intuition ataupun gerak hati kita. Okay, di mana dalam teori ini mengatakan, the theory explain that orang yang matured ni, orang yang matang ni, dia mempunyai gerak hati yang boleh menentukan, that can decide either your action is right or wrong. Okay, so ethics is based on intuition. Gitu ah. Lepas yang kelima ni, ethics is based on our emotion. Okay? Right? Ya, saya faham ah? Paling penting ni yang bagian awal ni. Kalau kamu tidak faham yang awal ni, susah sudah. Dia punya definisi tu. Tidak tu. Apa tu yang rasa? Okay? Right? Okay ah. So, saya boleh proceed. Okay, kita teruskan. Saya tahu kamu mengantuk. Pick your moral principles by following your feelings. Kamu memilih sama ada tindakan kamu itu betul ataupun tidak. Berkaitan dengan moral kan. Apa definisi moral? The effect of our action or the values of our action. Tindakan ataupun nilai sama ada baik ataupun tidak tindakan kita yang kita mau buat itulah, sama ada baik ataupun buruk. Okay? Jadi moral principles dia by following your feelings, dengan mengikut kamu punya emosi, dengan mengikut kamu punya perasaan. Kalau kamu nampak satu benda tu walaupun salah, tapi perasaan kamu mengatakan yang itu adalah satu benda yang positif, kamu akan buat benda itu. Itu adalah benda yang betul lah. Okay, ada lagi baru masuk. Alright. Kita masuk sekarang, siapa yang mencipta ataupun siapa yang kasih sengsara kamu, okay? Kasih sengsara kamu yang ambil subjek IM ni. Pencipta dia adalah salah seorang pemikir moden, nama dia A.J. Ayer. Okay? A.J. Ayer adalah pencipta kepada teori emotivism. Siapa A.J. Ayer ni? A.J. Ayer ni adalah orang Britain, okay, orang United Kingdom, orang British. Tapi dia punya bangsa tu, agama dia adalah orang Yahudi ya. So, dia ni Yahudi tapi warga negara dia UK. Okay, so dia yang telah mencipta emotivism ni, teori emotivism, dan nama dia itu adalah empirical philosophy. Okay, apa tu empirical nanti saya jelaskan. Macam mana si A.J. Ayer ni dia boleh dapat idea untuk menerangkan human behavior, either the action of a person is right or wrong is based on emotion ataupun feelings lah. Okay, so kita tengok nanti apa yang dikatakan sebagai macam mana A.J. Ayer ni dia boleh dapat idea pasal emotion. Okay, dia bilang si A.J. Ayer ni dia telah menggunakan dalam pembentukan teori ni, masa dia buat idea dia ni, okay, idea teori emotivism ni, dia telah menggunakan scientific method ataupun kaedah saintifik lah. Apa ni kaedah saintifik? Kamu ingat balik masa kamu ambil sains, subjek sains time sekolah rendah, sekolah menengah, okay? So, apa selalunya benda yang kamu buat masa kamu ambil subjek sains? Apa benda yang kamu selalu buat masa kamu belajar subjek sains? Yang kamu pergi makmal tu, apa kamu bikin? Ada ambil subjek sains kan? So, apa yang kamu buat? Apa yang kamu buat di makmal tu? Bermain sama kawan kamu? Main penuh Bunsen? Kacau radas, campur air dalam botol.
Okey. Si Norasikin Jafar, dia bilang eksperimen sama si Joey. Ya, kamu buat eksperimen. Okey, eksperimen ni adalah salah satu kajian saintifik. Okey. Jadi apa yang dikatakan sebagai eksperimen ni, scientific method ni, kamu ingin belajar sesuatu benda tu dengan menggunakan kaedah saintifik. Apa yang dikatakan sebagai kaedah saintifik ni, kamu buat eksperimen. Dalam eksperimen ni, sebelum kamu start buat eksperimen, okay, contohlah, kamu ingin mengkaji satu proses tumbuhan membuat makanan ataupun tumbuhan memerlukan oksigen untuk terus hidup lah. Okay, so nama proses itu proses fotosintesis. Okay. Jadi sebelum kamu buat satu eksperimen ni ataupun pemerhatian ni, nama eksperimen itu kajian ataupun pemerhatian. Okay, dalam eksperimen ni, scientific method ni, kamu menggunakan dari pemerhatian kamu lah. Kamu tengok apa jadi dengan kamu punya eksperimen itu, pemerhatian kamu, apa yang kamu dapat. Okay? Jadi contoh dia, kamu mau kaji proses fotosintesis. Okay, masih ingat ke apa itu proses fotosintesis? Dia tidak kaitan dengan gambar. Apa itu proses fotosintesis? Masih di bilang si Syaril. So apa tuh? Ia berkaitan dengan tumbuhan memerlukan jadi pembenjalu. Oke, ada tuh. Ada juga tuh. Oke. Saya kasih ringkas lah. Oke, dia pasal tumbuhan memerlukan oksigen untuk membuat makanan untuk kekal hidup. Oke. Jadi andaian dia, kamu masih ingat perkataan hipotesis kan? Hipotesis itu maksud dia andaian. Sebelum kamu buat satu eksperimen tuh, kamu buat andaian lah. Yang betulkah? Adakah tumbuhan memerlukan oksigen untuk menjalankan proses fotosintesis untuk terus hidup? Okay? Jadi itu adalah hipotesis kamu ataupun andaian. Jadi kamu startlah buat eksperimen tuh. Eksperimen tuh, okay, kajian kamu tuh scientific method tuh untuk mengetahui betulkah tidak yang tumbuhan ini memerlukan oksigen. Okay, jadi macam biasalah. Saya rasa kamu masih ingat sekolah rendah, kan? Sekolah menengah proses fotosintesis ini yang selalu dijadikan mangsa ialah kekacang. Yang kekacang tu dia akan besar menjadi tauge selepas beberapa hari ya. Kamu bawa lah, ada yang bawa kapas, okay, ada yang bawa tanah. Kami dulu pakai tanah, okay, zaman-zaman dulu old school punya style, zaman-zaman klasik dulu. Kami pakai tanah, okay, kami kurik yang dekat padang no. Lepas tu kami simpan di dekat pasu, dan kami tanamlah yang kacang hijau tu. Okay, kacang hijau. Kacang hijau tu kalau dia membesar dia akan tumbuh menjadi seekor. Jadi tauge. Ada yang buat pakai kapas. Yang penting air dapat menyerap masuk, air dapat masuk dalam mana itulah. Okay, ya. Pasal air itu adalah salah satu anula juga yang diperlukan nah. Dulu saya tanam tumbuh jadi durian. Sidap-sidap bukan getah kau tuh, bukan kacang kau tuh, biji durian no. Okay? Alright, si Calzotino ini memang tip dia punya. Oke, Calzotino silap sudah tuh. Alright. Jadi sambung cerita tadi. Kamu tanam kacang hijau tuh. Lepas itu dia akan tumbuh menjadi toge selepas beberapa hari. Okay, selepas toge itu membesar, masuk minggu kedua, kamu akan tutup toge itu dengan plastik. Okay? Kamu akan tutup toge itu dengan plastik. Kenapa? Pasal kamu mau menghalang oksigen daripada masuk ataupun tauge itu mendapat oksigen untuk kekal hidup. Pasal hipotesis kamu cakap yang proses fotosintesis ini memerlukan oksigen. Jadi plastik itu menghalang tauge itu untuk mendapatkan oksigen. Supaya apa? Untuk kamu membuktikan bahawa yang betul-betul lah yang tumbuhan ini memerlukan oksigen untuk membuat makanan. Okay? Jadi kamu tutuplah tauge itu dengan menggunakan plastik, and kamu tunggulah beberapa hari, udara anda masuk, O2 anda masuk. Lepas 3 hari ke 4 hari, tauge itu pun termati. Okay? Tauge itu pun termati, dan betullah andaian kamu bahawa yang tumbuhan memerlukan oksigen, okay, untuk melakukan proses fotosintesis membuat makanan untuk kekal hidup. Jadi itu membuktikan bahawa kamu punya eksperimen itu berjaya, dan hipotesis itu andaian kamu itu betul lah sebelum kamu start eksperimen. So itu adalah kaedah saintifik. Okay? Kaedah saintifik ni boleh dikatakan bahawa sekiranya kita mau belajar pasal satu benda tu, kita mau mengetahui pasal sesuatu benda tu, kita kena menggunakan kita punya deria. Okay? Deria manusia ni ada 5. Pemerhatian, rasa, pendengaran, semua itulah yang ada 5 tu. Okay? Jadi itu adalah idea
AJ Ayer macam mana dia boleh buat ni teori emotivism. Dia menggunakan scientific method, kaedah sains. Okay? Boleh faham nggak? Boleh faham kelas? Homo goblin ni. Boleh faham kelas? Itu cerita ada scientific method. Okay? Ya. Jadi scientific method ni macam saya cerita dulu, okay, untuk yang kelas senior tu. Scientific method ni kaedah yang kita belajar menggunakan kita punya deria ni sebenarnya telah lama diperkenalkan oleh salah satu filosofer zaman batu lah, ataupun zaman dulu-dulu yang dinamakan sebagai Aristotle lah. Okay, Aristotle adalah pencipta kepada kaedah scientific method ni. Cuma AJ Ayer ni dia ubah scientific method tu kepada kajian berkaitan dengan ethics lah, siapa yang cipta ethics tu. Okay? Macam mana kita mau membuktikan sama ada tindakan kita itu betul ataupun tidak. Ethics is based on what? So itu adalah AJ Ayer lah punya idea, ya, tapi sebenarnya idea scientific method ni sudah lama diperkenalkan oleh Aristotle. Jadi diperbaharui oleh si AJ Ayer untuk mencipta teori dalam ethics and moral lah. Okay. Masih ingat kan cerita pasal Aristotle dengan guru dia Plato? Apa yang dorang buat? Dorang berbincang. Okay, dorang berbincang. Si Plato dengan Aristotle ni berbincang. Plato ni adalah guru kepada Aristotle. Aristotle ni anak murid yang paling pandai di antara Plato punya murid lah. Plato ni banyak murid lah. Jadi saya ulang balik cerita tu. Plato, satu hari Plato dengan Aristotle ni sedang berdebat. Okay, orang berdebat pasal macam apa kaedah yang paling sesuai untuk menuntut ilmu, cara dia. Jadi Plato punya idea ialah, pasal Plato kan guru. So Plato punya idea, dia beritahu si Aristotle anak murid dia, kalau saya untuk kita belajar pasal sesuatu benda tu cukuplah dengan reasoning, menggunakan kaedah reasoning ataupun menggunakan kita punya akal pemikiran rasional. Sebagai contoh, kalau hujan turun, kita kena fikirlah, kita menggunakan kita punya logik. Hujan turun ni daripada mana? Ada shower ke di atas tu? Ada orang buka pipe air ke di atas? Contoh dia gitulah, di awan tu apa semua tu. So, pikiran begitulah, menggunakan pemikiran kita. Kita belajar pasal satu benda tu dengan menggunakan pemikiran kita. Okay? Jadi, Plato tanya anak murid dia, Aristotle, kau bersetuju ke tidak dengan apa yang saya bagi tahu kamu nih? Cukup kalau kita mau belajar dengan menggunakan kita punya pemikiran. Okay? Jadi Aristotle pun menjawab, okay, ya memang betul, saya setuju dengan pandangan cikgu, okay, tapi bagi saya, idea saya, cara yang paling sesuai untuk mendapatkan ilmu nih, untuk kita belajar pasal sesuatu benda yang kita mau tahu, adalah dengan menggunakan kita punya sense, human sense. Apa human sense? 5 adalah sudah beritahu tadi, pemerhatian, rasa, apa semua itu. Lagi mantap orang bilang. Jadi itulah asal usul scientific method yang hipotesis semua yang kamu buat eksperimen. Okay. Bukan AJ Ayer tapi Aristotle yang cipta. So itu kelebihan dia kalau kamu rajin membaca ataupun kamu minat dengan sejarah-sejarah dunia, especially yang pasalan inilah, terutamanya berkaitan dengan orang-orang bijak pandai yang ancient philosopher di zaman batu macam Aristotle, Socrates. Idea orang bilang beribu-ribu tahun sudah orang termati, okay, lama sudah orang termati, tapi idea orang tu tidak ditelan zaman, dipakai sampai sekarang. Orang modern pun masih pakai lagi idea orang. Kemudian dikatakan yang orang tu adalah legenda lah. Tidak ada orang, tidak adalah kaedah saintifik apa semua. Okay. So itu adalah cerita berkaitan dengan scientific method. Okay. Paling sesuai kalau kita mau tahu pasal sesuatu benda tu adalah dengan menggunakan kita punya deria. Okay, ataupun melakukan kajian eksperimen lah. Berkaitan dengan apa sajalah kamu mau eksperimen lah. Okay. Alright. Boleh faham setakat ni? Can you understand about this scientific method? Ada menarik sikit nih teori pasal scientific method. Okay. Right. Kalau sudah paham, okay, kita teruskan. Kita teruskan. Nah, ini tidak perlu lah nih, semak saya. Yang penting kita sudah tahu. Ini contoh-contoh dari nanti saya bagi ini juga. Ini pun tidak payah. So what is emotivism? Saya sudah bagi tahu tadi. Emotivism itu apa? Dia berkaitan dengan teori emotivism ini berkaitan dengan kita punya emotion, kita punya perasaan apabila kita melihat sesuatu dengan menggunakan deria kita, deria penglihatan lah. Reaksi kita terhadap sesuatu benda yang berlaku di depan kita.
Okay, kita punya reaction. Okay, itu maksud dia emotion ataupun emotivism teori ya. Okay. Ini saya malas mono pasal terlalu panjang cerita ini. Okay. Ada beberapa persoalan berkaitan dengan teori emotivism. Okay, persoalan yang pertama, adakah perasaan kita tuh, adakah perasaan kita itu mampu menentukan sama ada tindakan kita itu betul ataupun tidak? Kamu rasa macam mana? What do you guys think? Adakah kamu rasa perasaan ni mampu menentukan sama ada tindakan kita itu betul ataupun tidak? Ya, Kang Sutino, sambil driving lagi ya. Apa kau punya jawaban? Mampu, dia bilang si Azrul. Adakah kamu rasa perasaan ni mampu untuk menentukan sama ada perbuatan kita atau betul ataupun tidak? Kita punya emotion. Woi, terus left oh. Kalau Sutino mampu sebab perasaan macam dapat kalau apa yang kita mau. Okey, tidak juga, dia bilang si Elisa. Begitukah? Okey, boleh. Dia bilang si Hafiz. Tidak, dia bilang si Joey. Okey. So ada dua jawapan yang berbeza. Ada yang cakap perasaan adalah sesuatu yang boleh menentukan sama ada tindakan kita itu betul ataupun tidak. Lepas tu yang satu lagi bilang tidak boleh. Okey. Jadi sebenarnya tidak ada jawapan yang tepat. Okey, tidak ada jawapan yang tepat. Cuma yang paling dekat kalau kita menggunakan kita punya rational, pemikiran yang rasional nih. Okey, sebenarnya perasaan tidak boleh menentukan sama ada tindakan kita ini betul ataupun tidak. Kenapa saya cakap tidak boleh? Pasal perasaan ini boleh berubah-ubah. Okay? Perasaan ini boleh berubah-ubah dan dia merupakan bukan sesuatu yang tetap. Okay, saya bagi kamu satu contoh yang tadi saya cakap tadi ya. Begini, satu contoh dia. Okay. Right, kenapa? Ada video juga, Brad nih. Okay, sabar, yang penting kamu masuk saja. Okay. Saya bagi kamu satu contoh. Okay. Pasal kes satu orang perempuan tua nih yang ada anak kecil ya. Dia ada anak kecil. Okay, tapi perempuan tua nih dia tidak ada duit. Okay, dia tidak ada duit mau beli susu untuk anak dia. Okay. Jadi satu hari itu dia telah berniat untuk mencuri susu di supermarket. Alright, kalau tidak nanti lo jangan lo kacau. Saya buat cerita dulu nih. Kita sejati lagi kodon. Okay. Jadi ini ulah yang orang tua nih yang mempunyai anak kecil ini masih baby lagi disebabkan untuk meneruskan kelangsungan hidup untuk meneruskan kelangsungan hidup baby dia. Okay, dia rasa dia perlu perasaan dia itu mengatakan bahawa dia perlu melakukan perbuatan mencuri walaupun perbuatan mencuri itu salah. Okay, mencuri susu di kedai runcit ke apa semua itulah. Okay, jadi disebabkan oleh perasaan itu dia telah melanggar sesuatu benda, dia telah membuat satu tindakan yang sememangnya salah. Itu dia mencuri. Dia mencuri tapi disebabkan oleh niat dia itu untuk membantu anak dia itu. Pasal kalau tidak ada susu anak dia itu akan mati ya. Jadi dia terpaksa mencuri, melakukan perbuatan yang salah disebabkan oleh perasaan kesian dan juga simpati terhadap anaknya. Oke, jadi itu adalah contoh bahawa perasaan ini sebenarnya tidak boleh menentukan sama ada tindakan kita itu betul ataupun tidak. Why? Because dia boleh berubah-ubah dan kadang-kadang dia menghalalkan benda yang salah. Benda yang sudah salah dia halalkan juga. Benda itu disebabkan oleh perasaan kita mengatakan yang itu adalah tindakan yang betul. Okay, so kalau perasaan lah yang memainkan peranan dalam menentukan tindakan kita itu betul ataupun tidak, so hancurlah kita punya negara ni ya. So orang pun boleh ambil rasuah. Okey, contoh dia. Rasuah itu memang salah. Saya ambil rasuah pasal saya rasa happy buat benda tu. Reaksi saya nampak duit adalah positif. Jadi saya merasuah lah. Okey. So ini menyebabkan ramai orang akan melakukan perbuatan yang salah. Okey, salah tetap salah. Tidak ada lagi kau boleh langgar ke apa peraturan. Okay. Kalau kamu boleh langgar dengan menggunakan perasaan kamu, means that tidak ada guna lah peraturan itu dibuat. So, maksudnya dia bagi lesen untuk orang melanggar peraturan. Okay, jadi, perasaan is not valid. Emotion unable to determine either our action is right or wrong because our emotion change. Okay? Change like season.
kita punya perasaan ni dia berubah mengikut musim ataupun keadaan. So tidak boleh lah gitu, tidak valid lah sebenarnya. Dia boleh menerangkan beberapa situasi. Emotivism ni dia boleh menerangkan beberapa situasi yang macam tadi itu yang saya cerita, yang pasal mama tu terpaksa mencuri, membuat perbuatan yang salah untuk menyelamatkan anak dia. Mencuri susu lah. So itu adalah satu cerita yang betul lah. Ini saya ambil daripada kisah benar lah. Jadi what wrong is wrong lah. Apa-apa yang benda yang kita buat tu salah, tetap salah. Tidak ada lagi boleh menghalalkan perbuatan yang salah. So itulah dia punya pengajaran lah. Lain hilang-hilang pandai dia bertapuk. So memang begitulah keadaan dia tu. Kalau sekiranya kau datang lah di college face to face, senang cerita, tak boleh fikir pasal lain. Jadi itu adalah cerita dia yang perasaan ni sebenarnya tidak boleh menentukan sama ada tindakan kita itu betul ataupun tidak. So we need satu lagi teori, teori baru bagi menerangkan kelakuan manusia. Alright, ini tidak perlu. Sekarang ni kita masuk kepada satu kajian case tadi, iaitu euthanasia. Apa ni euthanasia? Macam yang kamu tengok dalam gambar ni, euthanasia ni adalah salah satu kaedah pembunuhan ihsan, ataupun pembunuhan kasihan. Apa maksud pembunuhan kasihan ni? Macam kamu tengok dalam gambar ni, euthanasia ni di hospital. Kalau beberapa negara barat yang menghalalkan euthanasia ni, kaedah euthanasia ni, di mana pesakit yang datang dalam keadaan yang tenat ataupun pesakit yang sememangnya tidak ada harapan untuk sembuh, boleh meminta untuk ditamatkan nyawa orang lah, ataupun tidak memerlukan perubatan lagi daripada pihak hospital. Beberapa negara di barat macam Belgium, Luxembourg, beberapa negara di Eropah sudah menghalalkan euthanasia. Kenapa euthanasia ni banyak negara yang tidak bersetuju dengan kaedah euthanasia ni? Asal especially in Malaysia. Kalau di Malaysia ni banyak tidak bersetuju. Pasal Malaysia ni dia punya agama majoriti ataupun agama rasmi dia adalah agama Islam. Saya rasa bukan setakat agama Islam, agama lain pun melarang yang orang manusia boleh mengambil nyawa satu manusia yang lain. Cuma Tuhan saja yang boleh mengambil nyawa seseorang manusia. Jadi kaedah euthanasia ini dianggap sebagai satu kaedah yang kejam dan tidak diterima oleh beberapa negara yang especially negara-negara di Asia lah. Dia melanggar budaya kita. Tapi di negara barat dibolehkan euthanasia ini di hospital-hospital itu boleh membunuh pesakit. Boleh membunuh pesakit dengan suntikan, kena buka dia punya mesin pernafasan dan beberapa kaedah lagi lah. So itu cerita euthanasia. Benda yang salah ni. Sebenarnya benda ni salah sebenarnya. Tidak boleh. Pasal hospital tu secara semula jadinya kita semua tahu yang hospital tu adalah untuk menyelamatkan nyawa. Bukan untuk mengambil nyawa. Mengambil nyawa ni adalah kerja Tuhan. So doktor-doktor di Eropah, di barat ni mula sudah memperkenalkan kaedah euthanasia. Jadi ini adalah benda yang salah lah sebenarnya, tapi dibolehkan disebabkan oleh perasaan simpati terhadap pesakit. Memang kesianlah juga kamu nampakkan contoh dia pesakit yang menggunakan bantuan alat pernafasan tapi dia sudah koma selama berbulan-bulan. Jadi daripada biar dia sengsara kesakitan disebabkan oleh perasaan simpati itu, kita telah membuat keputusan untuk menamatkan nyawa pesakit itulah. So ini adalah contoh kaedah euthanasia, kita punya kajian case. Boleh faham guys? Boleh faham semua? Boleh. Euthanasia, ingat tu. Right, thank you semua dengan kamu punya respon. Saya tahu kamu penat, saya pun penat, tapi tidak apa. Kita penat satu kali saja semester ni. Semester depan semua face to face sudah, semua boleh datang ke sudah lah. Haraplah. Ini adalah contoh apa yang dikatakan sebagai euthanasia ni. Euthanasia is the practice of intentionally ending a life in order to relieve pain and suffering by different methods. Jadi apa yang dikatakan sebagai euthanasia ini adalah salah satu kaedah di mana tujuannya adalah untuk mengambil nyawa ataupun menamatkan nyawa seseorang pesakit untuk menghilangkan sakit, menghilangkan sakit yang kronik dan kesengsaraan dengan menggunakan pelbagai kaedah, by different methods. Example, injecting poison to the patient or stopping the life support machine. Ini adalah dua contoh
kaedah euthanasia yang sering digunakan lah. Okay. And beberapa negara sudah menghalalkan euthanasia ni, terutama negara Holland, Netherlands, Colombia, Belgium, dan Luxembourg. Ini adalah negara-negara yang menghalalkan euthanasia. Okay. So Malaysia memang tidak menghalalkan euthanasia, tapi ada beberapa kaedah euthanasia tu yang dibolehkan. Sebagai contoh yang buka mesin pernafasan tu lah. Itu adalah salah satu anu lah. Tapi sebelum buat tu, kena tanya keluarga dia dulu macam mana. Okay, ada harapan ke tidak. Kalau masyarakat ada harapan daripada dia hidup dalam keadaan koma ataupun dalam keadaan kesakitan dengan mesin bantuan pernafasan tu, ahli keluarga boleh membuat keputusan untuk untuk pesakit tu, untuk menamatkan nyawa. Okay, tapi tidak digalakkan di Malaysia. Itu adalah orang bilang last option. Euthanasia adalah last option di Malaysia. Cuma ada beberapa jenis tu yang diterima dan ada yang tidak diterima langsung euthanasia. Okay. So ini adalah jenis-jenis euthanasia. Ni voluntary euthanasia. Okay. Maksudnya secara sukarela melakukan kaedah euthanasia ya. Okay. The person is mentally stable and has made a decision to die. So maksudnya di sini ialah pesakit tu dapat berfikir secara waras dan dia yang request untuk mati. Okay. And non-voluntary euthanasia ni adalah bagi pesakit yang sudah tidak sedar, koma, and family yang membuat keputusan bagi pesakit itulah. Okay. Dan passive euthanasia, refusing to take treatment that could prevent you from dying. So salah satu lagi passive euthanasia ni adalah kaedah dia yang pesakit tu boleh menolak untuk menerima rawatan dan membenarkan yang pesakit itu mati disebabkan oleh penyakit itulah. Okay. So ini ada juga di Malaysia, passive euthanasia. Tidak mau lagi ambil rawatan pasal terlampau sakit, sudah tidak sanggup tanggung kesakitan tu, especially mereka yang ada kanser tu. Okay. Dah buat satu kaedah menghilangkan kanser tu konon, kemoterapi tu. Dia kena kasi masuk dalam mesin tu, menggunakan ultra ungu, sinaran ultra ungu untuk kasi hapis kanser. Okay, walaupun kadang-kadang berjaya, kadang-kadang tidak, tapi efeknya itu, kesannya itu teruk lah kepada pesakit. Dia bukan yang kamu masuk mesin tu, lepas tu keluar tiada apa-apa. Ada yang sakit belakang, sakit tulang lah, apa semua. Dia ada side effect lah, dia ada kesan. So itu boleh diterima di Malaysia lah. Lepas tu assisted suicide. Okay, ini tidak digalakkan di Malaysia. Assisted suicide ni adalah membantu kamu untuk membunuh diri. Salah satu types of euthanasia lah, salah satu jenis euthanasia. Okay. And where someone provides a seriously ill person with the means to die. So ini maksudnya doktor memberi kamu nasihat untuk mati, okay, dengan memberi beberapa cadangan lah supaya kamu dapat menamatkan kamu punya kesakitannya. So maksudnya dia membantu. Pasal di Malaysia ni beberapa negara di seluruh dunia, ada beberapa negara yang mengharamkan euthanasia. Kalau seorang doktor buat begitu, dia menggalakkan ataupun memberi cadangan supaya pesakit dia itu mati, ataupun sakit lagi teruk apa, lesen doktor orang tu boleh ditarik balik lah. Dan ia merupakan satu tindakan yang tidak beretika. Okay, jadi itu adalah salah satu kaedah lah, assisted suicide lah, dibantu untuk membunuh diri. So ini adalah beberapa jenis euthanasia, kaedah membunuh diri. Okay. Jadi sebelum kita tamatkan kita punya sesi hari ini, nanti saya akan bagi nota ni sama kamu. Okay, jadi kamu jawablah soalan tutorial ni. Siapa mau jawab, siapa mau jawab. It's okay, kamu punya pilihan. Mengikut kamu punya emotivism. No? Kalau kamu rasa yang tutorial ni memberikan perasaan ataupun tindak balas yang positif dari dalam diri kamu, kamu buatlah. Kalau kamu rasa benda ni negatif, tak payah buat. It's okay. Kamu just ikut kamu punya perasaan ataupun insting kamu. Kamu ikut kamu punya budaya. Okay? So itu cara dia lah. Kamu mau buat ke tidak ada paksaan. So soalan dia ialah ada dua yang perlu kamu jawab. Is euthanasia a right or wrong thing to do? Okay, and then benda yang kedua adalah kamu kena bagi contoh lah ataupun kajian case yang berkaitan dengan teori emotivism. Okay, so soalan pertama, adakah euthanasia ni satu benda yang baik ataupun tidak, betul ataupun salah? And bagi contoh orang yang emotivism, teori emotivism ni sama ada manusia ataupun kajian case. Okay. Apa yang kamu dapat fikir selain daripada euthanasia ni, apa yang kamu dapat fikir
berkaitan dengan emotivism? Contoh-contoh kajian kes yang lain. Anyone? Apa lagi contoh-contoh emotivism? Soalan. Dapat nanti saya bagi dalam PowerPoint. Soalan dia ialah, apa lagi contoh-contoh kajian kes yang berkaitan dengan emotivism ni selain daripada euthanasia? Apa lagi? Okey. Soalan si Azrul ni bagus. Dia cakap yang emotivism ni berkaitan dengan subjektivism lah. Bunuh haiwan untuk uji kaji. Ya, salah satu berkaitan dengan emotivism ni. Disebabkan kamu mau buat satu produk tu untuk bisnes, okay, kamu sanggup menghilangkan perasaan kemanusiaan kamu terhadap binatang, so kamu jadikan binatang tu bahan uji kaji kamu lah. Adakah kamu punya barang tu, sebagai contoh makeup, okay, adakah makeup kamu tu selamat dipakai oleh manusia, so kamu suntik ataupun taruh makeup tu di sama binatang, tikus ke apa semua tu, kucing apa, kamu mau tengok reaksi binatang tu macam mana, bahaya atau tidak, sebelum kamu pasarkan produk. Okay, so itu adalah salah satu kajian case. Okay, dari gue tanya dia satu kajian case berkaitan dengan emotivism lah. Okay. Lepas tu si Azrul tanya tadi, adakah subjektivism ni sama dengan emotivism? Okay. Persamaan dia ialah persamaan subjektivism dengan emotivism ni, dia dibuat berasaskan kepada individu lah, based on individual. Itu persamaan dia. Perbezaan dia pula di antara dua teori ini, subjektivism ni dia tidak menggunakan sense ataupun dia tidak menggunakan deria pemerhatian ke apa. Benda tu just datang daripada dalam diri dia sendiri. Kalau dia suka buat benda tu, dia buat. Tapi kalau emotivism ni pula, perbezaan dia, emotivism ni pula, seseorang tu dia perlu tengok dulu benda tu, dengan menggunakan deria dia. Kalau macam reaksi dia memberikan kesan yang positif, dia buatlah benda tu. Kalau macam negatif, negatif lah. Dia tidak akan buat benda tu. Dia tahu benda tu salah pasal reaksi dia terhadap benda tu. Okay? Jadi itu adalah perbezaan di antara subjektivism dengan emotivism. Boleh faham? Okay, faham dengan Nazrul? Boleh. Okay. Ada satu lagi yang kajian case yang paling common, yang biasa orang buat, yang berlaku sekarang di Malaysia ni, itu golongan LGBT ya, lesbian, gay, bisexual, and transgender ni. Okay. Kenapa orang terlibat ni? Orang cakap yang LGBT ini terlibat dengan grup LGBT ini, community LGBT ini, pasal orang rasa diri orang happy lah buat benda tu. Orang rasa gembira. Okay, orang rasa gembira dan semakin menjadi-jadi ya kumpulan LGBT ini. Orang punya demand, sebagai contoh, salah satu permohonan orang last 2 years sebelum COVID datang menyerang. Okay, kumpulan-kumpulan transgender ni yang berubah jantina ni, dari jantan jadi betina, okay, orang telah meminta kerajaan Malaysia untuk memberi kebenaran kepada golongan transgender ni menggunakan tandas perempuan. Okay, so nampaklah kalau kamu bagi muka saja dengan golongan LGBT ni, okay, dengan golongan, especially golongan transgender ni, kamu bagi muka sama orang akan demand. Okay? Jadi yang perempuan-perempuan ni, kamu maukah golongan-golongan transgender yang kamu nampak di api-api selalu, yang tinggal di hostel, nampaklah nih di kampung air ke apa, kawasan-kawasan orang, masuk pergi tandas perempuan berkongsi tandas dengan kamu mau kan? Especially the girls lah, yang perempuan. Kamu sudah tahu, dah mau, dia bilang sih ada. Okay, no. So satu lagi contoh emotivism ni lah kajian case. Okay, golongan-golongan transgender. Ya, mati ya. Okay, bagus-bagus. Orang bilang semua untuk perempuan. Okay, bagus-bagus semua mencangkung. Tiba-tiba ada yang duduk. Okay, tiba-tiba ada yang berdiri ya. Okay, orang paham nggak maksudnya? Semua mencangkung, tiba-tiba ada yang berdiri. Okay, so itu adalah contoh adalah. Alright. Jadi itu adalah contoh emotivism. Emotivism ni maksud dia dengan menggunakan perasaan kamu. Okay, main tahap. Okay. Ada apa-apa soalan berkaitan dengan emotivism? Any question? Boleh paham kan? Okay. Sebelum kita tamatkan sesi ini, macam biasa, kita akan buat satu sesi bergambar sebelum tamat.
Saya mau tanya dulu yang student yang first time masuk, especially yang student September 21, kamu rasa oke gak buat kelas malam? Yang September 21, is it okay if I do night class? Kita tengok dulu. Oke, Bradley bagi jawaban. Lisa macam mana? Oke kah? Joey oke. Siapa lagi nih? Tengok dulu nama-nama. Balkis. Cheryl Yap. Oke kah kalau kelas malam? Wardina. Wardina ano pula? Nih kan. Cheryl. Keza. Oke, bagus lah kamu semua nih. Right. Jadi kalau tidak soalan, saya harap kamu hafal yang teori-teori itu. Okay, jadi sebelum beredar, macam biasa, jangan dulu live. Saya mau ambil gambar dulu, menunjukkan yang saya dapat kelas malam. And kedatangan malam ini sangat menarik lah, 30 lebih juga student yang datang. So saya terharu juga lah nampak. Oke. Okay. So jangan lupa nanti hari Jumaat kita akan sekejap saya dulu kamu punya nih. Saya ambil gambar dulu yang kamu ada datang. So, saya kena buat report lah. Saya kena buat report sudah sekarang nih berapa student yang datang, apa semua. So nanti pandai-pandai lah jarang datang loh. Pandai-pandai lah kamu cover apa. Okay, sekejap saya stop recording dulu.